Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan isu-isu ekonomi dan juga bisnes. Kita nak bincangkan berkenaan dengan pasar dan pasaran. Ini adalah satu konsep asas yang perlu difahami oleh usahawan kerana daripada memahami konsep ini, mereka akan dapat memilih segmen pasaran mana yang mereka nak masuki, bagaimana mereka nak membezakan produk mereka, bagaimana mereka nak menetapkan harga dan bagaimana mereka nak membentuk jenama dan seterusnya memasarkan produk-produk mereka. Satu urus niaga ialah apabila ada seorang penjual dan pembeli bertemu dan bersetuju untuk membeli barangan ataupun perkhidmatan pada harga yang mereka sama-sama persetujui. Ini adalah konsep jual beli. Jadi pasar ialah tempat yang mana penjual dan pembeli dapat bertemu dan dari situ mereka dapat menjalankan urus niaga mereka, memilih barangan ataupun perkhidmatan yang mereka nak, bersetuju dengan harga dan syarat-syarat lain dan seterusnya menjalankan urus niaga dengan memenuhi keperluan-keperluan yang perlu ada untuk memuktamadkan urus niaga berkenaan. Jadi di alam nyata kita boleh lihat kita ada pelbagai jenis pasar. Kita ada sebagai contoh pasar basah yang mana kita boleh tengok ada orang menjual pelbagai jenis barang, kemudian ada pelbagai jenis pembeli datang dan mereka memilih apa yang mereka nak dan urus niaga akan berlaku, jualan akan berlaku apabila mereka bersetuju dengan jenis barang, kualiti, harga dan seumpamanya. Kemudian kita ada pasar borong, pasar raya dan banyak lagi jenis pasar yang mana tujuan penubuhan pasar itu ialah untuk menemukan di antara pembeli dengan penjual. Maka disebabkan itu, ada lagi pasar-pasar lain yang diwujud secara maya. Contohnya, jika kita nak membeli saham, sekiranya kita nak beli komoditi, dan sekarang ni ada banyak pasar-pasar ataupun platform-platform seperti Lazada dan seumpamanya. Jadi di sini, pembeli dengan penjual akan dapat bertemu dan menjalankan urus niaga berdasarkan apa yang mereka nak cari. Sekiranya kita nak berurus niaga tentang saham, tentunya kita pergi ke pasaran saham. Sekiranya kita nak berurus niaga dengan komoditi, maka kita pergi ke pasaran komoditi. Sekiranya kita nak beli barang-barangan peribadi, kita mungkin pergi ke Lazada dan seumpamanya. Jadi konsep pasar ini adalah asas kerana kita tahu ada beberapa pihak, ada pembeli, ada penjual, ada barang yang nak dibeli atau dijual dan dalam banyak keadaan ada pengawas-pengawas yang menjaga pasar-pasar ini agar perjalanan perniagaan, perjalanan urus niaga berjalan dengan baik. Jadi kalau kita pergi ke pasaran modal, tentunya ada Suruhanjaya Security. Dan Suruhanjaya Security mengeluarkan pelbagai peraturan bagi memastikan urus niaga berjalan dengan teratur dan adil. Pasaran komoditi juga ditadbir dan diurus oleh Suruhanjaya Security. Kalau kita pergi ke pasaran keuangan seperti perbankan dan seumpamanya, kita ada bank negara. Kalau kita pergi ke pasar basah pun mungkin pihak kerajaan tempatan menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga perjalanan pasar itu agar ianya bersih, agar tidak berlaku penipuan dan seumpamanya. Dan di dalam struktur negara kita, kita ada lagi kementerian-kementerian seperti Kementerian Hal Ehwal Perdagangan Dalam Negeri yang memastikan undang-undang yang menjamin perjalanan urus niaga yang baik dapat dilaksanakan. Saya berharap dengan perbincangan berkenaan dengan urus niaga, pasar dan pasaran, maka tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kefahaman yang lebih tentang konsep pasar dan ini akan kita perluaskan lagi apabila kita membincangkan perkara-perkara lain yang akan menjelaskan tentang bagaimana pasar dan pasaran ini berjalan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video ini dan lain-lain video yang dikongsikan di channel Pak Nikdin, maka kongsikan
dengan rakan-rakan usahawan anda dan ajak mereka beramai-ramai untuk subscribe channel ini agar kita dapat memperkembangkan lagi ilmu berkenaan ekonomi dan bisnes dan membantu anda menjadi usahawan yang lebih mantap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.